أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bertamu-tamunya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sila, ahli jawatan kuasa, kaki tangan pegawai Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Muaz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Abu Dawud. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu bersabda, wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku suka kat hang. Lalu bersabda, aku berwasiat kepadamu Muaz. Dia kata apa? Janganlah meninggalkan sesuatu di akhir setiap solat dengan membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk sentiasa mengingatimu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa kita dengar kadang-kadang imam sebelum berdoa ataupun sebelum berzikir, kan, maka imam akan sebut Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kan? Kemudian baru subhanallah subhanallah. Ataupun sebelum berdoa imam akan baca, kita pun tadah tangan. Kalau melihat kepada konteks hadis tersebut, maka ianya bersesuaian untuk dibacakan tadi ni pada setiap waktu. Kita kata lepas solat kita baca. Supaya apa? Supaya faham apa yang kita nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita minta kepada Allah ni adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni dia seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia antara orang-orang yang awal masuk Islam. Antara yang awal masuk Islam ni adalah Muaz bin Jabal. Selain daripada Ali, beberapa orang lain, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, maka dia antara orang yang awal-awal as-sabiqunal awwalun, awal-awal yang masuk Islam ni. Jadi nak abang kepada kita apa tuan-tuan, bahawa Muaz ni bukan calang orang. Yang Nabi cerita ni, satu orang, satu batang tubuh ni, dia bukan calang orang, kan? Dia Muaz ni, dia masuk Islam dekat ni, kita kata berkenaan dengan dia masuk Islam atas usaha seorang sahabat Nabi, nama dia adalah Mus'ab bin Umair, kan? Atas usaha Mus'ab bin Umair ni
Muaz ni memeluk Islam sebelum daripada peristiwa hijrah lagi, Mus'ab bin Umar ni pun ada cerita dia, kan? Mus'ab bin Umar ni, saja sebut cerita sikit. Mus'ab bin Umar ni, dia ni anak orang kaya. Tapi dia ni terlampau obses dengan Nabi. Nabi memang dah tahu Nabi ni orang baik. Dia tinggalkan kekayaan dia pergi ikut Nabi. Jadi dalam peristiwa perjanjian Aqabah, jadi Nabi hantar dia pergi ke Madinah. Waktu tu hijrah belum lagi, Nabi berada di Mekah lagi. Nabi hantar dia dipanggil Mukrib Madinah. Mukrib Madinah ni orang yang baca Quran dekat Madinah. Mus'ab bin Umar ni, satu dia anak orang kaya, dia tinggalkan kekayaan, dia pergi dengar cakap Nabi, dia pergi ke Madinatul Munawwarah yang ratus kilometer, dia tinggalkan Makkahul Mukarramah pergi ke Madinatul Munawwarah untuk menyebarkan dakwah. Dalam kitab fikih sirah Syekh Ramadan Buti, dia sebut Mukrib Madinah. Dia ni orang cukup bagus. Dia ni kerja dia pergi rumah ke rumah, pergi nak habaq kepada orang bahawa Islam tu cantik tu lagu mana. Ni orang Madinah ni hati mereka lembut, senang. Beza dengan orang Mekah. Nabi berdakwah dekat Makkahul Mukarramah 13 tahun, tapi dihina, dicerca dan sebagainya. Hanya beberapa orang saja yang mengikuti dakwah Nabi SAW selepas Nabi dipisahkan jadi Rasul. Sedangkan mereka mengakui berkenaan dengan amanahnya Nabi, al-aminnya Nabi. Mereka mengakui, tapi mereka tak mau ikut. Jadi Mus'ab ni, Nabi hantar Mus'ab, dia pipi patah balik, ada beberapa orang Islam. Termasuklah Muaz bin Jabal tadi tu. Itu nak kata jasa Mus'ab bin Umar. Cuma Mus'ab bin Umar ni kesian dah. Waktu dia meninggal, dia ada satu baju, dalam hadis sebut burdatan. Dia ada satu baju lah, dekat batang tubuh dia ni ada satu baju. Kalau tarik pergi kepala, kaki nampak. Kalau turun ke kaki, kepala nampak. Nabi kata apa? Tarik pergi kepala, kaki tu berdaun-daun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang yang kaya meninggalkan kekayaannya, dia berada dalam konteks Islam yang memberikan kejiwaan dia kepada Islam. Itu kelebihan Mus'ab bin Umar. Jasa ada juga antara orang yang awal masuk Islam ni, daripada kalangan orang Madinatul Munawwarah adalah Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal ni ada cerita dia sikit, kan? Muaz bin Jabal ni, dia ni orang Yasrib, orang Madinatul Munawwarah, kan? Dikatakan dia ni orang yang tampan, kebijaksanaan tak boleh nak sangkal, dia orang bijaksana. Ba'asa Muaz ilal Yaman, telah dihantar Muaz ni ke Yaman sebagai gubernur. Nabi pernah hantar dia pergi Yaman. Makna kata dia bukan calang-calang orang ni, memang orang hebat yang Nabi hantar tadi ni. Jadi Muaz ni dia terkenal dengan apa? Sifat cendekiawan dia. Dia orang yang cerdik, dia ada wawasan dia, kemudian pemahaman mendalam dalam bidang-bidang agama ni tu tak boleh nak sangkal lagi. Sampai sebab tu Nabi hantar dia pergi jadi gubernur. Dalam hadis, dalam kitab-kitab yang membincangkan berkenaan dengan tajuk fiqhul qada, iaitu fiqh kehakiman, hadis dia ni antara hadis yang disebut nak bagi tahu bahawa Muaz ni dia orang cerdik, dia orang yang mempertimbangkan bagaimana nak berhukum. Kita nak bercakap dengan satu orang, tuan-tuan, dia kena cerdik. Jadi Muaz ni dihantarlah pergi Yaman, dia orang cerdik. Sebab tu kita tak boleh nak pergi hantar orang tak cerdik dalam apa-apa perbincangan. Kalau kata orang nak berperang ni, hantar orang tak cerdik, elok tak jadi perang, terus jadi perang. Itu yang takut tu. Jadi kalau kita hantar orang cerdik ini, tuan-tuan, dia boleh bertimbang nak buat lagu mana, bincang elok lagu mana, nak nego lagu mana dan sebagainya. Itu kita kata kelebihan kepada Muaz bin Jabal. Kemudian Muaz bin Jabal ini, tuan-tuan, kita kata dia gubernur tadi, dia merupakan duta besar. Dia jasa dan perjuangan dia ni cukup banyak. Jasa dan perjuangan Muaz bin Jabal ni cukup banyak. Antaranya dia ni orang yang jaga Baitul Mal.
jaga harta-harta umat Islam ni, dia menjalankan kerja-kerja membahagikan zakat dan barang keperluan asas di Madinatul Munawwarah. Kalau tuan-tuan tahu cerita selepas wafat Nabi, ketika mana lepas wafat Nabi, Abu Bakar ni dia memerangi golongan hak tak mau bayar zakat. Kan? Abu Bakar sembang dengan Umar. Sembang dengan Umar. Tuan-tuan bolehkah saya bercakap Kedah ni? Bolehkah? Boleh faham kah? Saya risau tuan-tuan duk ngangguk, aku risau tak faham pula. Kan? Saya ni kalau dia berceramah, dia bercakap Kedah. Tapi kalau menyembang, dia cakap KL, saya pun pelik. Kan? Dia bila pegang mikrofon otomatik cakap Kedah. Saya pun tak tahu nak buat lagu mana tuan-tuan. Cuba cakap KL tapi dia jadi tak kena. Tapi kalau menyembang, cakap KL, saya orang KL. Cuma belajar dekat Kedah. Pak saya orang Kedah lah. Saya orang KL, beranak KL, besar KL, belajar kat Universiti Melaya KL semua. Tapi bila pegang je mikrofon otomatik cakap Kedah. Tu tak boleh nak kata apa lah. Kalau tuan-tuan tak faham, tweet orang sebelah tanya, apa ustaz abang? Apa ustaz kata tu? Jadi patah balik. Jadi kita kata Muaz bin Jabal ni dia jaga Baitul Mal. Waktu zaman Abu Bakar pergi sembang dengan Umar pergi tanya, hang buat apa ni? Jadi Abu Bakar kata, aku ni memerangi orang yang man farraqa bainas salah wa zakah. Aku memerangi orang-orang yang membezakan di antara solat dan zakat. Pasal apa? Sebab orang lakukan solat cukup banyak, tidak ada masalah. Tapi di kalangan orang yang solat, berapa ramai hak bayar zakat? Sebab zakat ni orang tak mau bayar sebab apa? Dia kata sebab aku ambil daripada harta kita. Dan Abu Bakar kata apa? Zakat ini hakul mal, dia hak harta, kena bagi. Dalam hadis yang lain dia sebut bab zakat ni, dia kata apa? Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi zaman ni zaman dia main peranan. Zaman Abu Bakar, antara yang dibuat oleh Abu Bakar, dia pergi cari orang yang tak bayar zakat, kena bayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, ambil daripada orang kaya. Ambil, tengok mana orang kaya tuan-tuan, ambil daripada orang tersebut harta yang sewajarnya untuk diambil dan bukan berlebih-lebihan. Dia bukan banyak pun, kalau 25% berapa sangat. Kalau kita kata RM100, RM2.5 kupang. Kalau RM1,000, RM25. Kalau RM10,000, RM250. Kalau kita kata RM100,000, RM2,500, barulah nampak banyak. Tapi kalau 100 ambil RM2.5 kupang, orang tak, kita biar-biarlah RM2.5 kupang. Tapi ramai yang tak mau bayar. Lagi-lagi sekarang ada beberapa ustaz duduk dalam media sosial menguar-uarkan zakat pendapatan ni jangan bayar. Ada tengok tuan-tuan, apa lagu tu, tak patutlah. Kita Majlis Ugama Islam Wilayah Persekutuan, Mawid kita, kemudian MAIS, kemudian MAIS Negeri Sembilan, Malik-malik Ugama, Baitul Mal, semua ni depa ni buat kerja termasuk dengan zakat pendapatan pun depa kutip. Mai ustaz kata apa, zakat pendapatan ni tak payah kutip. Apalah tuan-tuan. Kita berkata ustaz tu bukan apa, mungkin dia ada pendapat dia. Tapi pendapat dia tadi ni, sebab fatwa-fatwa banyak keluar dah berkenaan dengan malul mustafad, iaitu zakat pendapatan. Jadi kita kata tak rugi pun bayar. Pada dia rugi, dia tak bayar, tak apalah. Dia tak bayar, dia punya pasal. Tapi yang dia pergi habang kat orang supaya tak bayar juga, kenapa? Jadi ramai hak tak mau bayar. Padahal kalau kita isi borang e-filing, borang e-filing, dia ada PCB kita dah potong, dia ada potongan cukai kita dah. Tapi kita potong zakat, nanti boleh dapat rebate balik. Tak ada masalah, boleh ya. Tapi itulah, ada golongan, kalau kata golongan daripada orang awam, kita tak kisah. Tapi ustaz-ustaz yang kata lagu tu, dia pergi habang tuan-tuan, jangan bayar zakat pendapatan, jangan bayar zakat pendapatan. Apa lagu tu, tak berapa bagus. Zakat pendapatan ni antara zakat yang tinggi, kita katakan kutipan dia di wilayah persekutuan ni tuan-tuan,
Sebab apa? Sebab zakat pendapatan ni, sebab orang semua dapat zakat pendapatan. Semua orang zakat pendapatan, diorang dapat. Kan? Tapi bila sampai dekat kita, tuan-tuan, kita kata tak mau bayar, tak mau bayar, tu tak kena. Cara tu sangat-sangat tidak kena. Kan? Perbuatan kita ni, kan? Dia portion dia ni, tuan-tuan, besar lah kalau tanya saya lah. Zakat pendapatan ni portion dia besar. Tapi kalau kita tak bayar, kita jadi rugi lah. Kita jadi rugi, kan? Malik Ugama Islam wilayah persekutuan, depa ni tuan-tuan buat kerja sungguh-sungguh ni supaya apa? Dia minta, kan, kita kata hard latest 17 Julai 2023 dalam satu statement paper, dia abang apa? Agar kaki tangan awam dan swasta ni kalau boleh bayarlah zakat pendapatan. Dia akan salurkan balik kepada orang yang sepatutnya. Tapi kalau tak bayar, rugilah, sebab nilai angka dia tu tinggi, kan? Angka dia tu tinggi. Tapi kalau kita tak bayar, kita nak kata lagu mana? Dia jenis lagu tu. Ada orang yang bersifat lagu tu, patah balik. Jadi zakat ni dia tu'khadhu min aghniyaihim, ambil daripada orang kaya. Ambil daripada orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, agih kepada orang fakir. Itulah kita keutamaan dia, ada duit bagi kepada orang yang memerlukan, orang fakir. Ada beza ke fakir dengan miskin? Ada beza. Fakir dia paling rendah, miskin atas sikit. Kalau miskin tu hari ni dia kena belanja RM10, dia cuma dapat RM8, RM7, RM8 hari tersebut. Ada baki lagi RM3 dia tak boleh nak capai, itu miskin. Tapi sepatutnya hari ni dia belanja RM10, tapi dia buat kerja dapat RM3. Itu orang fakir. Itu orang fakir. Itu beza antara fakir dengan miskin. Sebab itulah kalau kita cerita bahagian daging korban, kalau daging korban nak keutamaan bagi kepada siapa dulu? Bagi orang fakir dulu, bukan orang kaya dulu. Tidak. Dalam kitab-kitab, antaranya kitab Kifayatul Akhyar fi Hali Ghayatul Ikhtisar oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Al-Hisni, pada mensyarahkan kepada matan Ghayah wa Takrib matan Abi Suja, maka disebutkan berkenaan dengan pembahagian 1/3 kepada orang fakir, disedekahkan kepada orang fakir, 1/3 dihadiahkan kepada orang kaya, kan, ataupun sederhana, 1/3 lagi diberikan kepada orang yang masuk korban. Itu kaedahnya. Sama dinyatakan juga dalam kitab Sulamul Mubtadi fi Ma'rifati Tariqatil Muhtadi Syekh Abdullah Al-Fatani. Tetapi kebanyakan kita terus agih kepada orang yang berada, sedangkan orang fakir kena bagi. Lepas tu orang fakir dia dapat sama portion dengan orang kaya, tu tak kena. Orang kaya dapat 1 kilo, orang fakir pun dapat 1 kilo, tak boleh. Orang kaya dapat 1 kilo, orang fakir, sebab orang fakir tu tak ramai, nak bagi 2-3 kilo kat dia pun tak apa. Sebab hak yang dapat pada kita untuk kita makan. Hak orang fakir, dia pemilikan, dia dapat dia daging tadi, dia nak jual boleh, dia boleh ambil duit tu. Kita tak boleh jual, kita kalau nak kena bagi orang, ataupun kita makan. Kita makan. Itu dalam bab daging korban. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ni kena mengenang dengan masjid, tuan-tuan. Kan? Tidak akan sampai darah, daging, tapi yang sampai kepada Allah adalah nilai takwa. Ini nama masjid kita, nilai takwa. Itu dalam bab korban, dalam fasalli li rabbika wanhar, dalam bab korban. Jadi tuan-tuan, itu nak abang kepada kita ni kalau kata nampak orang fakir, ada orang kata siapa orang fakir, siapa orang miskin, kita nak cari payah. Ada tempat kata lagu tu, kadang-kadang tak payah jauh, cleaner ada, pak guard ada, simple. Tapi kita beria macam kita tengok keliling kelalang, kita kata orang ada duit, rupanya ada yang juga yang boleh memerlukan. Kadang-kadang mereka nak kat 10 orang, pak guard kita, cleaner kita nak 10 orang, bagi pi lah daging. Kita pun dapat daging pun tentu kalau makan darah tinggi lah. Betul kan? Makan darah tinggi lah. Bagi kat orang pun tak apa, ambil sikit lah habuan untuk makan sikit lah. Kadang-kadang tak ambil pun tak apa lah, bagi kat orang pun tak rugi. Betul tak? Tapi kita ni seronok ambil daging.
Kalau kumpul-kumpul boleh jadi sekok lembu. Dia pergi ambil masjid sini, dia pergi ambil masjid Ghufran, dia pergi ambil masjid Penchala, dia ambil satu dia ambil. Kalau memang dia masuk korban boleh tahan. Dia tak masuk pun, tapi dia boleh dapat kupon. Tu yang saya pelik. Kan ambil tu satu peti tu, kalau buka tu sekok lembu boleh ada situ. Tuan-tuan, jangan cakap ada. Itu kita tak boleh nak kata apalah. Itu yang kita katakan patah balik. Jadi kalau kita katakan berkenaan dengan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, maka ambil daripada orang kaya maka diagihkan kepada orang fakir. Itu dalam bab zakat. Dalam bab zakat ini penting untuk kita nampak view. Rupa-rupa Islamnya dia membantu kepada orang-orang lain yang memerlukan. Dan orang yang miskin tadi itu tidaklah mengekalkan kemiskinan. Dia kena keluar daripada kepompong kemiskinan. Dia pula kena fikir macam mana dia nak bayar zakat pula lepas tu. Itu yang konsep yang paling bagus. Itu kerja Muaz bin Jabal. Dia ni jaga Baitul Mal. Dia jaga Baitul Mal ni banyak kerja tuan-tuan. Sangat banyak. Dia dalam kutip nak agih pula tu tuan-tuan. Bukan setakat tu nak menguruskan harta-harta wakaf, harta-harta umat Islam. Dia menguruskan. Itu kita kata banyak juga kerja mereka ni kan? Jadi Muaz bin Jabal itulah cerita dia. Itu kita kata background, biografi kepada Muaz bin Jabal. Jadi dia sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi kan? Dia kata sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia pegang tangan dia. Dia pun kata, wahai Muaz, ya Muaz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku suka kat hang ni. Hang ni orang bagus ni. Sebab itu kita kalau suka satu orang tuan-tuan, kita abang, aku suka kat hang ni, hang bagus, panggil bagus ni. Lagu tu tanda suka. Tanda suka kan? Kadang-kadang kita ni tak suka satu orang, tunjuk tak suka kan? Tunjuk tak suka. Lagi dahsyat, dia tak suka dengan pengurusi masjid. Dia tarik muka. Bila salam satu-satu sampai pengurusi dia tak mau salam. Ada. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Apa dia tak puas hati dengan pengurusi saya tak tahu. Yang pelik kadang-kadang orang sekarang ni pelik. Yang ada tempat dia tak puas hati dengan imam. Dia tak puas hati dengan imam. Dia sampai imam dia tak mau salam. Imam pun suar tangan. Dia buat dia. Apa tuan-tuan. Asyik baik imam tu jenis bagus. Dia kata tak apa kot. Kok orang tua tu gatal tangan tu. Yang dia tak mau ni ke apa ke. Positif lah sikit kan? Bagus lah lagu tu. Kalau saya geram juga lah. Kita ulung tangan tak mau salam kita. Itu tak mau. Salam pilah ke kawan, bukan orang lain. Kan? Ada orang kata kenapa kita perlu salam? Simple lah tuan-tuan. Kenapa kita kena salam kawan-kawan kita yang ulung tangan kita ni? Inilah kawan-kawan yang akan solat jenazah untuk kita kalau kita mati nanti. Tuan-tuan percayalah. Betul tuan-tuan? Kita mati tuan-tuan, nak diuruskan dekat masjid TTDI ni, Masjid At-Taqwa ni, TTDI ni, kita pun buat solat tu lepas Zuhur. Buat solat lepas Zuhur. Kawan ni yang niat solat jenazah belakang kita. Hak ni yang imam bila kata imam kata ni, apa pandangan tuan-tuan terhadap jenazah ini? Hak kawan-kawan dia akan kata baik. Baik, hantar tuan-tuan sampailah dekat van. Sampai dekat van hantar, lepas tu pergi kubur lah. Tu nak tuan-tuan tu lah, sebab itu kita jangan sombong orang dalam masjid ni. Jangan sombong. Inilah kawan kita. Tu saya katakan tuan-tuan. Kalau kata tak kenal, kena kenal. Kadang-kadang kita duduk satu masjid tak berkenal. Arah, daging. Tapi yang sampai kepada Allah adalah nilai taqwa. Ini nama masjid kita. Nilai taqwa. Itu dalam bab korban. Dalam fasol lili rabbika wanhar. Dalam bab korban. Jadi tuan-tuan, itu nak abang kepada kita. Kita ni kalau kata nampak orang fakir, ada orang kata siapa orang fakir, siapa orang miskin, kita nak cari payah. Ada tempat kata lagu tu. Kadang-kadang tak payah jauh, cleaner ada, pak guard ada. Simple. Tapi kita beria macam kita tengok keliling kelalang, kita kata orang ada duit. Rupanya ada yang juga yang boleh memerlukan. Kadang-kadang mereka nak kat 10 orang. Pak guard kita, cleaner kita, nak 10 orang, bagi pi lah daging. Kita pun dapat daging pun tentu kalau makan darah tinggi lah. Betul kan? Makan-makan darah tinggi lah. Bagi kat orang pun tak apa, ambil sikit lah habuan untuk makan. Sikit lah, kadang-kadang tak ambil pun tak apa lah. Bagi kat orang pun tak rugi. Betul tak? Tapi kita ni seronok ambil-ambil daging. Kalau kumpul-kumpul boleh jadi sekok lembu. Dia pergi ambil masjid sini, dia pergi ambil masjid Ghufran, dia pergi ambil masjid Penchala, dia ambil
Satu-satu dia ambil. Kalau memang dia masuk korban boleh tahan. Dia tak masuk pun, tapi dia boleh dapat kupon. Tu yang saya pelik. Kan ambil tu satu peti tu, kalau buka tu seekor lembu boleh ada situ. Tuan-tuan, jangan cakap ada. Kan? Itu kita tak boleh nak kata apalah. Itu yang kita katakan patah balik. Jadi kalau kita katakan berkenaan dengan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, maka ambil daripada orang kaya, maka diagihkan kepada orang fakir. Itu dalam bab zakat. Dalam bab zakat ini penting untuk kita nampak view. Rupa-rupa Islamnya dia membantu kepada orang-orang lain yang memerlukan. Dan orang yang miskin tadi itu tidaklah mengekalkan kemiskinan. Dia kena keluar daripada kepompong kemiskinan. Dia pula kena fikir macam mana dia nak bayar zakat pula lepas tu. Itu yang konsep yang paling bagus. Itu kerja Muaz bin Jabal. Dia ni jaga Baitul Mal. Dia jaga Baitul Mal ni banyak kerja tuan-tuan. Sangat banyak. Dia dalam kutip nak agih pula tu tuan-tuan. Bukan setakat tu nak menguruskan harta-harta wakaf, harta-harta umat Islam. Dia menguruskan. Itu kita kata banyak juga kerja mereka ni kan? Jadi Muaz bin Jabal itulah cerita dia. Itu kita kata background, biografi kepada Muaz bin Jabal. Jadi dia sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi kan? Dia kata sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia pegang tangan dia. Dia pun kata, wahai Muaz, ya Muaz, wallahi demi Allah, inni lauhibbuka, sesungguhnya aku suka kat hang ni. Hang ni orang bagus ni. Sebab itu kita kalau suka satu orang tuan-tuan, kita abang, aku suka kat hang ni, hang bagus, panggil bagus ni. Lagu tu tanda suka. Tanda suka kan? Kadang-kadang kita ni tak suka satu orang, tunjuk tak suka kan? Tunjuk tak suka. Lagi dahsyat, dia tak suka dengan pengurusi masjid. Dia tarik muka. Bila salam satu-satu sampai pengurusi dia tak mau salam. Ada. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Apa dia tak puas hati dengan pengurusi saya tak tahu. Yang pelik kadang-kadang orang sekarang ni pelik. Yang ada tempat dia tak puas hati dengan imam. Dia tak puas hati dengan imam. Dia sampai imam dia tak mau salam. Imam pun suar tangan. Dia buat dia. Apa tuan-tuan. Asyik baik imam tu jenis bagus. Dia kata tak apa kot. Kok orang tua tu gatal tangan tu. Yang dia tak mau ni ke apa ke. Positif lah sikit kan? Bagus lah lagu tu. Kalau saya geram juga lah. Kita ulung tangan tak mau salam kita. Itu tak mau. Salam pilah ke kawan, bukan orang lain. Kan? Ada orang kata kenapa kita perlu salam? Simple lah tuan-tuan. Kenapa kita kena salam kawan-kawan kita yang ulung tangan kita ni? Inilah kawan-kawan yang akan solat jenazah untuk kita kalau kita mati nanti. Tuan-tuan percayalah. Betul tuan-tuan? Kita mati tuan-tuan, nak diuruskan dekat masjid TTDI ni, Masjid At-Taqwa ni, TTDI ni, kita pun buat solat tu lepas Zuhur. Buat solat lepas Zuhur. Kawan ni, yang ni hak solat jenazah belakang kita. Hak ni yang imam bila kata imam kata ni, apa pandangan tuan-tuan terhadap jenazah ini? Hak kawan-kawan ni akan kata baik. Baik, hantar tuan-tuan sampailah dekat van. Sampai dekat van hantar, lepas tu pergi kubur lah. Tu nak tuan-tuan tu lah, sebab itu kita jangan sombong orang dalam masjid ni. Jangan sombong. Inilah kawan kita. Tu saya katakan tuan-tuan. Kalau kata tak kenal, kena kenal. Kadang-kadang kita duduk satu masjid tak berkenal. Kan? Padahal tengok muka hari-hari, senyum dulu. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tengok dulu muka, senyum. Lepas daripada tu salam. Macam mana nak berkenalan dengan orang kalau kita ni jauh dengan orang, salam dulu. Habis solat kita salam, insya-Allah lepas tu akan berkenalan. Kita bukan tanya haji daripada mana haji? Dia kata tu depan, dia kata duduk rumah anak. Kita pun kata rumah anak saya pun situ. Rupanya satu floor. Ingatkan satu floor, tanya-tanya jiran. Tanya-tanya berjiran. Jadi boleh main sekali masjid, naik kereta sama-sama, tak payah dua kereta dah seat parking dah. Boleh main. Kadang-kadang kita kawan ni tuan-tuan kena buat baik, kita pun tak tahu nak lagu mana. Betul tuan-tuan, kita tuan-tuan. Sebab itu bila Nabi SAW sebut, dia kata, wahai Muaz, demi Allah aku sayang kat hang. Nabi ni kalau dengan kawan-kawan dia kata sayang betul. Dengan Abu Bakar dia sayang, dengan Umar dia sayang, dengan Osman dia sayang, dengan Ali dia sayang. Betul? 4 nama tu ada dalam masjid kita. Betul tak? Tuan-tuan nampak ke tak? Kat mana? Tu atas tu.
Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Nama besar tapi kita tak perasan. Setiap orang ni Nabi ucap sayang dekat depa ni tuan-tuan. Abu Bakar, pak mentua Nabi. Umar, pak mentua Nabi. Nabi kahwin dengan anak Abu Bakar, Aisyah. Nabi kahwin dengan anak Umar, Osman, Hafsah. Osman, Nabi kahwinkan Osman dengan anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummi Kalsum. Nabi kahwinkan Ali dengan Fatimah. Nampak? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tulis besar tapi kita tak perasan sayang. Ini pun tuan-tuan boleh buat satu kuliah. Abu Bakar cerita dia, Umar cerita dia, Osman cerita dia, Ali cerita dia. Dia ada cerita masing-masing. Ada cerita masing-masing. Muaz bin Jabal ni pun ada cerita dah. Kalau tak adalah Nabi kata aku sayang kat hang ni. Bukan main-main tuan-tuan kita nak sebut sayang kat orang senang dah. Susah. Tapi bila kawan-kawan ni, hang okey ke? Aku ke apa? Aku sayang hang ni. Aku kalau boleh hang ni dalam keadaan elok lah. Janganlah dalam keadaan nak sakit-sakit ke apa ke. Lagu tu lah. Kita kalau kawan-kawan tak sihat ke apa ke, tak main semayang subuh. Saya suka cakap, kalau kita ada kawan tuan-tuan tak main semayang subuh, telefon. Assalamualaikum, mana? Ada berkata ni kat rumah ni, dia kata tak sihat ni. Tak apa, aku pergi rumah hang. Pergi ziarah dah. Pergi ziarah dah tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena membudayakan bab ziarah kalau orang tak sihat. Pergi ziarah rumah dia, tapi pergi ziarah 2-3 orang cukup lah. Ini satu masjid, mampu Satu masjid, kita kata 2-3 orang kawan-kawan tu nak pergi ziarah. Tapi boleh je. Tidak ada masalah pun kalau orang tu meraihkan ziarah orang. Kalau kata orang tu nak ziarah kita, ziarah ni orang datang dengan doa dan kebaikan. Datang lah. Tidak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan orang dulu, kalau dalam bab ziarah, mereka amat mengalu-alukan orang ziarah. Rupanya Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuk. Kat mana? Tu atas tu. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Nama besar tapi kita tak perasan. Setiap orang ni Nabi ucap sayang dekat depa ni tuan-tuan. Abu Bakar, pak mentua Nabi. Umar, pak mentua Nabi. Nabi kahwin dengan anak Abu Bakar, Aisyah. Nabi kahwin dengan anak Umar, Osman, Hafsah. Osman, Nabi kahwinkan Osman dengan anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummi Kalsum. Nabi kahwinkan Ali dengan Fatimah. Nampak? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tulis besar tapi kita tak perasan sayang. Ini pun tuan-tuan boleh buat satu kuliah. Abu Bakar cerita dia, Umar cerita dia, Osman cerita dia, Ali cerita dia. Dia ada cerita masing-masing. Ada cerita masing-masing. Muaz bin Jabal ni pun ada cerita dah. Kalau tak adalah Nabi kata aku sayang kat hang ni. Bukan main-main tuan-tuan kita nak sebut sayang kat orang senang dah. Susah. Tapi bila kawan-kawan ni, hang okey ke? Aku ke apa? Aku sayang hang ni. Aku kalau boleh hang ni dalam keadaan elok lah. Janganlah dalam keadaan nak sakit-sakit ke apa ke. Lagu tu lah. Kita kalau kawan-kawan tak sihat ke apa ke, tak main semayang subuh. Saya suka cakap, kalau kita ada kawan tuan-tuan tak main semayang subuh, telefon. Assalamualaikum, mana? Ada berkata ni kat rumah ni, dia kata tak sihat ni. Tak apa, aku pergi rumah hang. Pergi ziarah dah. Pergi ziarah dah tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena membudayakan bab ziarah kalau orang tak sihat. Pergi ziarah rumah dia, tapi pergi ziarah 2-3 orang cukup lah. Ini satu masjid, mampu Satu masjid, kita kata 2-3 orang kawan-kawan tu nak pergi ziarah. Tapi boleh je. Tidak ada masalah pun kalau orang tu meraihkan ziarah orang. Kalau kata orang tu nak ziarah kita, ziarah ni orang datang dengan doa dan kebaikan. Datang lah. Tidak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan orang dulu, kalau dalam bab ziarah, mereka amat mengalu-alukan orang ziarah. Rupanya Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jaruhu falyukrim dhaifahu. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka dia ikramkanlah tetamu dia. Dia muliakan tetamu dia, dia muliakan jiran dia. Sebab tu tuan-tuan orang dulu-dulu, dia sayang dekat jiran tetangga ni. Kalau kata mati, teriak. Betul? Teriak. Kita berkawan dengan dia daripada muda. Teriak tuan-tuan. Bukan apa? Sebab itulah jiran kita.
bergaduh, ketawa macam adik-beradik. Sebab itu kawan-kawan ni dia yang uraikan dulu. Anak duduk tempat lain, jauh, nak main jauh, kita hak nguraikan dia dulu. Nah. Kita pun tak tahu meninggal bila, meninggal dekat mana, kita pun tak tahu. Jadi kena buat baik dengan orang. Ada satu nama Allah, nama dia Qoriah saya, Masjid Datuk Kelana Petra Mubarak Al-Haj, Sungai Landak, Ampangan, Seremban. Saya daripada Seremban. Haji Jaafar ni, kami solat Jumaat lah. Habis solat Jumaat ada jenazah, semayang jenazah, habis main jenazah, jinjing bawa pergi kat van, masuk van, selesai urus lah. Haji Jaafar ni pun masuk bilik belakang, masuk tuan-tuan, meninggal kat dalam kan? Tapi bila meninggal dalam keadaan tempat yang baik, selepas melakukan perkara-perkara yang baik, mana kata dia orang baik. Nak kata baik dia ni meninggal dekat 7-8 tahun lepas, tapi orang dah sebut nama dia ni seminggu sekali mesti ada orang sebut. Terutamanya waktu kuliah saya, lepas kuliah saya tu tuan-tuan, bila pergi makan ni adalah sebut nama Haji Jaafar. Dia kata Haji Jaafar dulu kalau buat makan ni dia yang payung. Hal lain semua diamlah, tak mau bayar. Bila tak mau bayar, kita jual lah nama Haji Jaafar. Jual nama Haji Jaafar. Bukan pasal apa, sebut tu nak bagi tahu bagusnya Haji Jaafar ni, jenis tak berkira. Bukan gaji besar pun, dia kerja dulu dekat KL berulang kali kan. Lepas tu hospital Tawakal, dia kerja kat hospital Tawakal. Teringat lagi dia sembang dengan saya ulang kali, gaji bukan besar pun, tapi setakat dia kata belanja kawan-kawan tak sampai RM30, RM40, makan pun kongsi-kongsi, dia kata boleh lah ustaz kan. Dia kata sebab apa tuan-tuan? Sebab kebaikan dia tak besar pun. Makan roti canai baru RM1, makan 5 orang baru RM5, ayak teh RM1.50, 5 orang tuan-tuan baru berapa ringgit? Tak sampai RM15 makan. Tapi dia kata tak apa, nanti tak bayar. Dia kata roti canai lah. Tapi kebaikan lah. Sebab itu kita kata kita dengan kawan-kawan ni kita kena buat baik, barulah orang sayang kita. Sayang kita. Sama juga kita ni tuan-tuan, umur 60, umur 70, pastikan anak cucu kita sayang kita. Ini nasihat saya orang muda. Ada orang tua tak buat hati, dia kata kenapa perlu pula kita nak pastikan mereka sayang kita? Sepatutnya mereka memang kena sayang kita. Tak tuan-tuan, tak. Belum tentu lagi mereka nak sayang kita kalau kita ni jenis perangai-perongeh. Tu perongeh ni orang Kelantan kata gedebe, jenis bengih, jenis hangin. Betul? Dia beranggapan bahawa dia dulu mentang-mentang tentera. Dia tentera dulu, pegawai waran 2, jenis tongkat dekat ni. Jadi dia nak orang dengar cakap dia aja, belum tentu kita nak pergi dengar. Betul tuan-tuan? Anak-anak ni kadang-kadang bila balik rumah kita, jangan jadi pegawai waran dah, walaupun kita pencen bersara dah. Hak tongkat tu, hak topi, hak kita punya apa-apa letak tepi dulu. Kita jadi datuk kepada cucu kita, biar ada sayang. Cucu ni bila nak cuti sekolah ni, dia cari, dia kata nak balik rumah atuk. Pasal apa nak balik rumah atuk? Atuk baik. Atuk bila cuti sekolah, subuh dia ajak pergi masjid. Teman atuk. Ingat teman kosong tak? Atuk ni ulok RM5 dekat cucu. Cucu ada 3 orang hak ikut dia, termasuk cucu perempuan seorang, 2 lelaki, seorang perempuan. Hak mana ikut atuk bagi RM5 sembahyang subuh. Rugi tak tuan-tuan bagi kat cucu RM5? Rugi tak asal-asal? Tak rugi. Dia teman kita, tapi kita ni berkira dengan cucu kita ramai. Maaf saya sebut, kadang-kadang saya duduk kuliah tiap-tiap malam, terutamanya bahagian kampung-kampung. Lepas cerita, dia kata ustaz, betul ustaz, kadang-kadang bukan duit tak ada duit dalam akaun mereka ni, orang tua ni sampai ratus ribu, tapi nak ulok cucu RM5 pun berkira. Padahal boleh je, cucu ni jadi seronok lah. Dia nak balik tu bukanlah dia sayang kita sangat, tapi kurang-kurang sayang duit kita, faham tak? Boleh ulok RM5, cucu sukalah. Kalau dah kata 5 hari dia duduk kampung, dah dapat RM25, cucu nak balik pula, dia nak balik rumah dia. Contoh rumah dia ni area Ceras, dia balik rumah kita, kita berkata nak ambil RM20, ambil lagi RM20.
dapat RM45. Dia balik, dia kata balik modal. Di rumah atuk ni balik modal. Ini tak tuan-tuan, dia balik rumah atuk dia makan modal. Dia pula kena keluar duit. Ada cucu keluar duit, pernah saya jumpa. Cucu keluar duit bagaimana? Cucu hak besar sikit. Dia bukan apa, kalau dia balik rumah atuk dia, dia balik rumah nenek dia, dia kata nak kena beli tu beli ni. Padahal tak apa tuan rumah kita. Ada orang tak setuju dengan pandangan saya. Saya kata tak apa, tak setuju tak apa. Tuan-tuan ada pandangan tuan-tuan, tapi pandangan saya, kita tuan rumah, kita ni sahibul bait. Sebab itu dalam hadis dia bagi tahu falyukrim dhaifahu. Kita yang kena ikram tetamu kita, bukan tetamu kita ikram kita. Tak. Dalam hadis bagi tahu kita ni kena ikram, kena menghormati, kena memberikan kebaikan kepada tetamu kita. Anak kita main rumah, kita suruh anak kita, anak balik jangan lupa beli ayam 3 ekor, beli daging 2 kilo, lepas tu beli tomato bagai ni semua ni, nak buat nasi biryani, nasi beras mati jangan lupa. Kita kata, dia pun pening kepala. Dia kata ingat beras mati murah, beli 5 kilo RM40, ayam sekok RM23, ayam sekok RM23, beli tomato. Tuan-tuan, dia kata gila betul lah, nak balik rumah ayah ni nak kena keluar duit RM300 dulu baru sampai rumah ayah. Tu dia kata, dia kata tak payah balik. Kalau balik kena keluar duit, padahal baik duit kita keluar. Rugi tak kita keluar duit? Tak rugi. Tak rugi. Dulu tuan-tuan, waktu tuan-tuan muda, saya rasa tuan-tuan bukan orang sini asal. Semua daripada luar ni kebanyakan ni. Tengok muka pun tahu dah, ada orang Jawa, ada orang Mendeling ada, ada orang Kelantan ada orang petani ada orang Sabah Sarawak ada. Banyak ni. Muka macam-macam ni, tengok hidung pun tahu tuan-tuan, tengok mata pun tahu dah. Ada orang Pulau Pinang, anak-anak mamak ni ada. Jadi tuan-tuan, nak abang kepada kita apa tuan-tuan? Tuan-tuan balik kampung dulu, ada tak mak kita kata kat kita, hang nak balik ni, hang bawa balik barang-barang mentah kat kita, ada tak? Tak ada. Kita balik ni bawa beg baju lah. Sampai rumah, mak ni dah sedia macam-macam kat kita, betul tak? Dia kata dah. Dia kata ni pi nak mandi ke apa, mandi, lepas mandi nanti kita pergi makan. Mak dah masak dah, nampak? Tak perlu nak tunggu ayam bawa balik baru nak masak, tak perlu. Mak ni dah masak siap dah. Kita pun kata mak masak sedap ke apa, lagu mana? Dia kata lok kegemaran hang lah, bukan lok lain pun. Kita pun duk ingat lok apa? Buka tudung saji. Buka tudung saji, ikan, kita katalah ikan ruan. Ikan ruan dengan ikan puyuh goreng. Tuan-tuan sedap dah. Ikan ruan, ikan puyuh goreng. Dia ambil kacang bendi. Kalau orang Kedah kata, dia kata kacang lendiak. Ambil kacang bendi, dia rebui, bor daun kunyit sikit, bor bawang putih sikit, bor bawang merah sikit, dia rebui bodoh dia, bor garam. Sebelah dia pula ulam-ulam. Dia pergi cari pucuk-pucuk ni tuan-tuan, pucuk ubi, pucuk manggis, pucuk apa ni tuan-tuan, mak dah rebui basuh, letak tepi, bor sampai belacan. Tuan-tuan rasa berapa pinggan habis? Saya nampak tuan-tuan tengah telan ayak liok ni. Nampak sedap betul tak? Kadang-kadang masakan mak kita ni, dia bukanlah masakan yang kita kata hebat macam mana orang sekarang punya makan. Spaghetti carbonara, bolognese, aglio olio. Tak. Tapi masakan dia simple. Ikan puyuh lah. Dia pergi tahan tajuk. Orang ni kata tajuk ni jenis tahan buh batang, tali, tajuk. Dia tahan lalu tu, dia biak lah. Nanti petang dia ambil. Kalau orang Kedah panggil tahan taut. Dapat ikan tu tuan-tuan, buah tahan tepi bendang, tahan tepi parit. Dapat ikan tu. Tapi ikan tu penuh dengan keberkatan. Bukan harga pun, bukan kena beli kat market pun, tidak. Tapi tuan-tuan, mak pak ni sediakan. Habis nak balik KL. Kita ni orang kampung, balik kampung. Balik balik Kelantan. Nak balik KL, tuan-tuan rasa kita balik kosong ke balik ada isi? Tuan-tuan rasa lagu mana? Kita pula naik bas, mak kita dia peram tempoyak gila betul. Bubu bawah bas meletup. Habis satu pungkok bas ni tuan-tuan, semua bau durian. Tak boleh nak kata apa betul. Benda ni berlaku. Nak begitu dia sayang kita.
Kan kita pun tuan-tuan, beg ni pun duduk sebelah ada satu bekas tu. Rupanya ikan pekasam mampus. Dengan beg kita, baju-baju kita pun bau pekasam. Tapi tuan-tuan, mak kita ni dia tak tinggal kita. Nak balik buah-buah kayu ni semua dia bagi balik. Tapi bila kita fikir, kenapa anak-anak sekarang tak lagu tu? Kenapa dia tak mau balik rumah kita? Sedangkan anak dulu-dulu, bila cuti sekolah, cuti raya, mana tempat mereka tuju? Rumah kita. Tapi sekarang, cuti sekolah, hadnyai. Betul? Cuti sekolah, Langkawi. Cuti sekolah, pulau-pulau. Kan? Kalau orang dulu ni, kalau cuti sekolah ni nak balik rumah kita, dia balik TTDI rumah kita tang ni. Dia boleh balik, tapi tak mau. Rupa-rupanya tuan-tuan soal sayang. Soal sayang. Sebab itu tuan-tuan, kita ni umur 60, 70, titipkan sayang ni kepada mereka agar mereka ni sayang kita. Macam mana nak tahu mereka ni sayang kita? Ada orang tanya. Dia kata, Ustaz duk cakap sayang ni, macam mana nak tahu mereka ni sayang kita? Satu je, doa. Kenapa kata lagu tu? Nabi bagi tahu. Nabi kata, iza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam ini, terputus semua kecuali 3 perkara. Apa dah? Waladun soleh yad'ulah. Anak soleh mendoakan mak pak dia. Kalau waktu dia hidup, anak tu doakan mak pak dia, anak tu anak bagus. Sebab dia teringat kat kita. Doa pendek pun tak apa. Biasanya kita doa, Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Kita, ya Allah, ampunkan dosaku, dosa mak pak aku. Rahmati mereka, kasihani mereka macam mana mereka jaga aku waktu aku kecil. Nampak? Kalau doa tu dia boleh titipkan, ataupun ya Allah, ampunkan dosa mak pak aku, jaga mereka, cukup. Mana kata anak tu anak yang baik, anak tu sayang kat kita. Habis tu kalau dia tak doa, dia tak sayang kat kita ke? Kalau tanya saya, dia tak sayang kat kita. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu, apabila dia tak doa kat kita, kita mengharapkan doa dia apabila kita masuk dalam kubur. Kalau waktu hidup pun dia tak boleh nak doa kat kita, kalau kita mati lagu mana? Tuan-tuan rasa dia doa tak kat kita? Takut tuan-tuan. Sebab itu sebelum bangkit daripada tempat kita semayang, titipkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan tinggal. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa mak pak aku, jaga mereka ya Allah. Amin. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kata dia hidup, dia meninggal, ada doa tak? Kalau hidup, cara hidup. Kalau meninggal, cara meninggal. Kalau meninggal, ya Allah, ampunkan dosa mak pak aku, ya Allah. Kalau meninggal, ampunkan dosa mereka, rahmati mereka, ya Allah. Luaskan kubur mereka, ya Allah. Angkatkan darjat mereka, ya Allah. Tempatkan mereka bersama dengan para rasul dan anbiya-Mu, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Jangan kau seksa mereka dalam kubur itu, ya Allah. Kalau dia masih hidup, ya Allah, ampunkan dosa mak pak aku, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah. Berilah kesihatan yang baik kepada mereka, ya Allah, agar mereka dapat melakukan ketaatan dan juga kebaikan yang terbaik untuk-Mu, ya Allah. Nampak? Itu doa kena titipkan. Sebab itulah titipkan doa ini merupakan perkara hak penting untuk menunjukkan nilai kasih sayang. Sebab itulah bila Muaz bin Jabal, Nabi sebut, wallahi inni la uhibbuka, ini nak menunjukkan kepada kita kena sentiasa saling menyayangi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sampai dia sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Apatah lagi kalau anak cucu kita, tuan-tuan, kena bagi nilai kasih sayang itu yang mahal. Man la yarham la yurham. Kalau kita pun tak hormat orang, macam mana orang nak hormat kita? Kalau kita tak sayang orang, macam mana orang nak sayang kita?
Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan kita berhenti zakat tu. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki nanti kita akan bincangkan lagi berkenaan dengan doa ni. Ada doa ni, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, ni kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma dzidna ilma, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.